أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن أشرف الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وارزقنا تلاوة كتابك آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر. يا عليم، علمنا من علمك ما ترضى به عنا، ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا حليم، خلقنا بخلق الحلم، وحققنا بحقائق العلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, sekali lagi kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan inayah dan rahmat daripada Allah, anugerah iman dan kehidupan ini kita masih lagi dapat bersama-sama, antaranya untuk sama-sama kita baca dan cuba tadabbur ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang menjadi panduan dalam kehidupan harian kita. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung kuliah pagi Jumaat kita. Setiap pagi Jumaat 9.30 pagi kita sama-sama baca dan tadabbur ayat-ayat suci Al-Quran. Dan insyaAllah pada pagi ini kita mula dengan surah Al-Ikhlas berdasar kepada tafsiran almarhum ayahanda Tok Guru. Kalau kita tengok dalam muka surat 73, dalam buku ni disebut kita dah baca dua surah, iaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas, yang mana di tempat kita orang Melayu ni biasa juzuk ke-30 tu kita panggil surah-surah ataupun ayat-ayat lazim, ataupun sebahagian kita panggil surat qadar. Orang kampung, budak-budak lah ni mungkin tak dengar dah. Kalau kita dulu kita panggil surat qadam, maknanya surah-surah muqaddam. Muqaddam dalam bahasa Arab dia memberi makna ayat-ayat ataupun surah-surah yang diajar lebih awal kepada kita anak-anak ni. Sebelum kita baca, kita panggil surat besar. Apabila baca surat besar ni, maknanya kita bermula daripada Al-Fatihah, daripada Al-Baqarah. Dan di sini juga muka surat 74 tu Tok Guru beri contoh atas dasar inilah juga Al-Quran ni diturunkan daripada langit selama 23 tahun lebih kurang. Secara dia panggil runcit-runcit, maknanya turun sikit-sikit. Kalau turun sekaligus kita panggil borong kan. Kalau kedai barangnya kat borong dengan runcit-runcit. Dalam bahasa Arab dia panggil turun tu secara berperingkat munajjaman ataupun mufarraqan. Berdasar kepada situasi semasa dan berdasar kepada masyiah, kehendak daripada Allah Ta'ala. Apabila dia nak turun ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW dalam masa 23 tahun. Dalam buku ni dia beri contoh seperti mana kita makan. Contohnya kalau kita makan ubat lah, kalau kita tak sihat, kalau makan ubat hari-hari pun dia jadi rusak juga tubuh kita. Jadi masa kita tak sihat, mungkin kita makan ubat dalam tempoh tertentu.
untuk masa-masa tertentu, hari-hari tertentu sebagaimana yang dicadangkan oleh pakar, oleh doktor lah. Begitu juga kalau kita makan nasi ataupun kita makan apa pun, tidaklah straight makan nasi semua. Ada masa-masa kita selangi dengan makanan-makanan yang lain. Begitu juga dia kata ayat Quran yang turun daripada langit ni. Kalau turun sekaligus, maknanya sebutir Al-Quran tu, dia mungkin membebankan kita manusia. Jadi kalau turun sikit-sikit ni, kita rasa kita mampu di sudut emosi kita, di sudut motivasinya, ya Allah Ta'ala lebih tahulah. Baik, antara surah yang kita baca, terutamanya pada pagi ni adalah surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ni di sudut bahasanya, Cikgu kata maknanya tapis, penapis. Contohnya penapis air lah. Kalau kita nak minum air yang betul-betul bersih, maknanya kita beli penapis air. Ataupun kita nak gula, nak masak santan kelapa tu, kita tapis supaya betul-betul piau santan dan tidak bercampur dengan hapa, tidak bercampur dengan orak-orak sabuk. Begitu juga air yang kita nak minum, kita betul-betul tapis. Itu di sudut bahasa makna yang ikhlas. Baik, apa maksud kita tengok hubungan ayat-ayat Al-Quran dengan nama surah? Surah tu Al-Ikhlas. Tapi Allah Ta'ala cerita tentang diri dia. Sehingga surah Al-Ikhlas ni, Nabi SAW dia bersabda, maknanya dia ta'dilu thuluth Al-Quran. Dia menyamai lebih kurang 1/3 Al-Quran ni. Maknanya walaupun ayat-ayat dia pendek, ringkas, tapi seolahnya dia dah mewakili 1/3 daripada Al-Quran. Sebahagian ulama kata sebabnya Quran ni dia kata kalau kita perhati betul-betul, maknanya dia ada 3 pembahagian utama. Satu berkait dengan Allah Ta'ala nak cerita dalam ayat-ayat Al-Quran ni, nak cerita tentang keesaan wahdaniyah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, dalam Quran ni banyak cerita tentang kisah, tentang cerita-cerita. Cerita Nabi-Nabi terdahulu, cerita umat terdahulu, bahagian kedua. Bahagian ketiga, dia nak cerita tentang arahan dan larangan daripada Allah Ta'ala. Hak mana hak boleh, hak mana hak tak boleh, mana halal, mana haram, yang kita panggil amar dan nahi. Jadi 3 benda asas. Jadi dalam surah ni sebab dia nak cerita hak bahagian pertama iaitu berkait dengan tauhid, berkait dengan keesaan Allah SWT. Sebab itulah dipanggil menyamai 1/3 daripada Al-Quran. Artinya surah ni walaupun dia termasuk dalam surah yang pendek, ringkas, tapi dia begitu bermakna sebenarnya dalam kehidupan kita. Sehingga ada juga hadis yang menyebut macam mana kalau kita sentiasa lazimi baca surah Al-Ikhlas ni, Qul Huwallahu Ahad ni, setengah hadis kata 10 kali. Maknanya 10 kali kita baca semua, paling kurang 10 kali. Maknanya dengan izin Allah Ta'ala kita akan mendapat rahmat, maghfirah dan nikmat syurga daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dia nak kait surah Qul Huwallah dengan nama Al-Ikhlas ni. Kalau dalam buku ni 75, muka surat 75 tu, kita tengok macam mana kita hidup atas muka bumi ni. Allah Ta'ala ni memang dia jaga betul kita. Memang dia pegang betul kita. Dia cipta kita, kita tahu dia tidak tinggal. Serah pada kita nak buat macam mana. Tetapi dengan sebab Allah Ta'ala ni antaranya dia bersifat Rabb, sifat dia jaga, dia pelera, dia beri rezeki semasa sepanjang kehidupan kita atas muka bumi ni. Dicontoh kalau seorang ibu, biasanya seorang ibu ni jaga anak kan, dia bahagia beri makan, bahagia beri minum,
boleh buat main dengan anak-anak apa semua sekali. Tapi dia berbeza dengan Allah Ta'ala ni. Dia jaga betul dan dia minta. Bukan setakat dia pera kita, tapi dia minta supaya kita ni betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya ikhlas ni, di sudut bahasa tadi makna tapis, nak suruh satu benda yang kita dapat, contohnya air ni, air yang betul-betul bersih. Kalau santan yang kita nak masak tu santan yang betul-betul pure, yang tidak bercampur dengan sampah sarap. Begitu juga kita dengan Allah Ta'ala ni, kita ikhlas sehingga tidak ada sampah sarap dunia dalam kerja buat kita, dalam pemikiran kita. Itu makna mudah kita nak faham makna ikhlas. Sampah sarap dunia ni kak, dia terjemah pada akhlak ataupun sifat-sifat yang buruk lah. Macam contohnya riak, ujub, dengki, dendam, hasad, sombong. Contoh sifat-sifat yang biasa mudah ada pada seseorang. Jadi kalau kita ada sifat-sifat ni, maknanya sebenarnya kita tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita tidak, kita riak ni dia berkait dengan makhluk, dengan manusia. Kita ujub pun dia berkait rapat dengan kehidupan kita sesama kita. Kita dengki pun biasanya kita dengan manusia, kita dendam, kita hasad. Tapi sifat-sifat ni menyebabkan seolah kalau sampah sarap kak, dia merupakan sampah sarap yang ada dalam pemikiran kita, dalam kehidupan kita. Jadi kalau ada sifat ni, dia bertentangan dengan kehendak ikhlas yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi kita, dia kata semayang ke, puasa ke, kita buat kerja ke, kita berjuang ke, biarlah menjadikan diri kita ni sebagai hamba Allah SWT. Semua kita buat ni, kita panggil lillahi ta'ala. Semayang, lillahi ta'ala. Kita puasa, lillahi ta'ala. Kita buat kerja, apa saja pekerjaan, lillahi ta'ala. Kalau kita rasa penting, kehidupan ini, kita nak beri sumbangan kita untuk sebar ilmu, untuk sebar dakwah, untuk sebar keindahan Islam ni. Semua kita buat ni tidak kerana ada unsur riak, tidak ada unsur ujub, tidak ada unsur dengki, tidak ada unsur dendam, hasad, sombong semua sekali. Tapi semuanya lillahi ta'ala. Ini ikhlas. Sebab itulah dia sebut dalam buku ni ikhlas ni dia hanya diajar oleh pengajian agama je. Maknanya Islam. Isma lain, demokrasi ke, nasionalis ke, mana tak ada ikhlas. Kalau dia sebut juga ikhlas ni, memang ada pihak, sama ada kerajaan ataupun orang politik mengajar kita mengenai ikhlas, dia kata. Tetapi sebenarnya penggunaan perkataan ikhlas ini mereka curi daripada perkataan agama. Mana sebut kalau betul, kalau ikhlas ni memang pengajian agama. Dia berkait dengan Islam. Sebab apabila sebut ikhlas, kita kena bersih betul-betul. Hati kita, jiwa kita, pemikiran kita, segala tindak tanduk kita ni semua sekali kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita boleh faham macam tu, barulah dia ada kaitan rapat antara nama surah ni, surah Al-Ikhlas, dengan ayat-ayat. Ayat-ayat tu, ayat-ayat dan surah Al-Ikhlas ni, dia nak cerita tentang Allah Ta'ala. Sifat-sifat Allah Ta'ala. Tapi apabila kita boleh faham makna ikhlas, maka ada kaitan yang rapat antara ayat-ayat dalam surah Al-Ikhlas dengan nama surah tu, surah Al-Ikhlas. Baik. Apabila disebut sikit orang politik ikhlas ni, sebab ialah kebiasaannya kita hidup atas dunia ni, kita berkait dengan kehidupan kita ni dalam pelbagai bidang. Ada orang yang terlibat secara langsung dalam bidang politik, ada orang yang terlibat dalam bidang pendidikan, ada orang yang terlibat dalam bidang kewangan, dalam bidang ekonomi, dalam bidang pertanian, dalam bidang sosial, macam-macam. Jadi semua sekali kita buat ni, biarlah keterlibatan kita dalam apa saja bidang, biarlah kita kata ikhlas
lillahi ta'ala. Apabila kita sebut ikhlas tu, biar lahir daripada hati nurani kita dan kefahaman kita yang sebenar, sehingga boleh kita hayati. Apabila kita sebut kita ikhlas nak membantu rakyat, contohnya orang yang terlibat dalam bidang politik, sama ada dia kerajaan ke, sama ada dia pembangkang ke, sama ada dia terlibat secara langsung ke, ataupun dia terlibat dalam memberi pandangan-pandangan, walaupun mungkin dia tak terlibat secara langsung dalam bidang politik, tapi dia beri pandangan-pandangan yang bernas ke, contohnya. Semua sekali yang kita buat ni lillahi ta'ala, ikhlas, dan biar nampak keikhlasan tu melalui kata-kata kita dan amal perbuatan kita. Apa yang kita rancang, kalau kita sebuah kerajaan, macam mana kita nak pastikan kerajaan yang kita urus ni betul-betul memberi manfaat kepada rakyat, contohnya. Macam mana kita nak perbelanjaan sesebuah negara tu, sesebuah negara tu kita urus supaya perbelanjaan tu betul-betul kena dengan kalimah ikhlas yang kita biasa sebut. Di sudut aulawiyat kita panggil, di sudut keutamaan. Contoh yang paling nyata sekarang ni dalam isu COVID lah, seluruh dunia kita tahu. Jadi sesebuah kerajaan, macam mana dia nak pastikan perbelanjaan ni betul-betul kena pada sasaran. Jadi dia kena tepat di sudut aulawiyat dia, di sudut keutamaan dia. Duit ni nak belanja ke mana, biar rakyat rasa memang menuju, memang akan sampai akhirnya kepada rakyat. Itu contohlah di sudut keikhlasan. Baik. Dalam muka surat 76 tu, surah Ikhlas ni satu daripada perkara pokok dalam keikhlasan ini disebabkan oleh zat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara hubung kait macam mana kita nak faham antara ayat-ayat yang ada dalam surah Qul Huwallah ni dengan nama surah Al-Ikhlas. Sebab dia berkait rapat dengan zat Allah SWT yang bersifat, bahasa Kelantan tu kata so tak ada lola. So tak ada lola ni maknanya ahad. Esa. Yang esa ni maknanya esa lagi tunggal. Iaitu bahasa Kelantan dia panggil so tak ada lola. Maknanya so dia tak ada dua, tak ada tiga. Jadi seluah-luah langit dan bumi ni kita tak terdaya nak tengok habis licin. Ini kan pula hendak dicampurkan dengan alam sebelah atas, iaitu langit dan penuh dengan galaksinya, dengan kita panggil bulan, bintang, sebagaimana kita tahulah. Kalau makhluk ni dia memang tak mampu nak urus makhluk seluah ni. Tetapi Allah Ta'ala sebab dia sendiri yang cipta. Jadi dan dia cipta ni dia seorang. Dia panggil so tak ada lola. So yang tunggal, dan dia berkait dengan kalau semua apa yang kita buat, makhluk ni, kita buat kerana Allah SWT, maka dia ada unsur persamaan. Yang kita panggil keesaan Allah Ta'ala dengan keikhlasan kita sebagai seorang hamba Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi di sini kita boleh tengoklah, hatta kita sendiri manusia pun, sahkah kita nak jaga makhluk yang lain? Kita nak jaga diri kita pun kadang-kadang tak terjaga, kita tak mampu nak jaga. Kalau kita betul-betul boleh jaga diri kita, tentunya tak ada orang sakit. Sebab tak ada orang nak sakit. Ertinya kita sendiri pun kadang-kadang kita tak mampu nak jaga diri kita. Kalaulah tidak, dengan bantuan, dengan harapan kita minta pertolongan daripada Allah SWT. Kalau kita betul-betul manusia ni mampu jaga diri dia, tentulah dia tidak akan sakit. Tak sakit perut, apatah lagi mati kita panggil. Itu menunjukkan kita ni tak ada kemampuan. Kekuasaannya sepenuh di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mukaddimah lah daripada Tok Guru apabila sebut ikhlas ni. Sebab itulah ikhlas ni, sebab apa dinamakan surah ni surah ikhlas? Sebab seolahnya Allah Ta'ala dalam surah ni dia cerita tentang diri dia je. 4 ayat ni Allah Ta'ala cerita tentang diri dia. Jadi sebahagian ulama kata
mana-mana orang yang baca surah ni dengan penuh keikhlasan, dia beramal betul, dia faham, dia hayati, maka dia akan bebas diri dia daripada unsur syirik. Itu kepentingan ayat ni. Ibnul Athir dia sebut antara kekuatan ataupun kelebihan surah ni kerana apa? Kerana dia mentafsirkan antara satu ayat dengan satu ayat yang lain. Dia berangkai, kita panggil. Macam contohnya kalau kita tanya, siapa dia? Manil ilah al-ma'bud. Mana Tuhan yang kita sembah? Jadi jawapan dia, Allah. Huwallah. Siapa dia? Allah tu? Al-Ahad. Yang Esa. Wamanil Ahad. Siapa dia yang Esa? As-Samad. Yang menjadi tempat tumpuan kita seluruh makhluk. Wamanis Samad. Siapa dia? As-Samad ni? Alladhi lam yalid wa lam yulad. Kehebatan dia, semua makhluk bergantung harap pada dia sebenarnya, dan kekuatan dia ni, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Siapa dia yang tidak beranak, tidak beranak? Alladhi lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang mana Allah Ta'ala ni tak ada orang boleh tanding, tak ada yang setaraf dengan Allah SWT. Ini mengikut pendapat Ibn al-Asir antara kelebihan kekuatan surah Al-Ikhlas. Sebab itulah dia sesuai dengan makna bahasanya. Ikhlas ni dia memberi makna tapis, yang memberi makna kesucian yang betul-betul. Orang yang ikhlas ni maknanya asasnya dia tidak ada syirik pada Allah SWT. Orang yang ikhlas kepada Allah ni, dia tidak ada riak, dia tidak ada sifat sombong, dia tidak ada hasad dengki, dia tidak ada dendam. Ini yang sebenar ikhlas ni. Dan ikhlas dia berkait rapat dengan kalimatut tauhid. La ilaha illallah. Sebab itulah Islam ni, yang kita panggil ad-din ni, antaranya dia berkait rapat dengan macam mana kita nak pastikan kita ni sentiasa dalam keadaan ikhlas kepada Allah SWT, sedangkan kita ni manusia makhluk yang lemah. Sebab itulah Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, ad-din an-nasihah. Din Islam ni, agama yang kita junjung, yang kita hayati sebagai panduan hidup kita ni, dia berkait dengan nasihat, menasihati. Dan nasihat juga dia memberi makna dalam bahasanya, nasihat yang khalasah. Orang yang beri nasihat ni maknanya dipanggil nasihat apabila dia beri pandangan itu betul-betul lahir daripada kesucian hati dia. Maknanya dia beri nasihat ni dengan ikhlas. Tidak ada kepentingan lain. Tidak ada tujuan lain. Itu dipanggil nasihat. Sebab nasihat ni dia memberi makna juga ikhlas. Orang yang ikhlas, orang yang sentiasa beri nasihat. Orang yang beri nasihat ni adalah orang yang nak dia selamat dan orang lain selamat. Dan dia tak nak ada kepentingan peribadi dan kelompok tertentu. Macam contohnya dalam dunia sekarang ni lah, negara-negara yang maju, negara yang besar, kadang-kadang negara-negara miskin, negara membangun, kadang-kadang minta tolong. Kalau negara maju ni, dia ada kepentingan peribadi, memang pada zahirnya dia kata nak tolong, sanggup tolong, beri hutang ke apa semua sekali. Tapi dalam perancangan dia biasanya macam mana dia fikir untuk istighlal, dia panggil, untuk ambil kepentingan yang ada pada negara tersebut. Dahlah negara ni miskin, dia kata nak tolong, tapi kerana tidak ada keikhlasan, pada zahirnya nampak beri bantuan, beri hutang apa semua sekali, tapi dia ikat, dia jerat dengan syarat-syarat yang begitu ketat, sehingga negara miskin, negara membangun ni terikat semua, dalam keadaan berhutang semua, dalam keadaan susah semua. Segala hasil masuk yang ada, akhirnya dapat kepada negara yang besar juga. Itu kerana apa? Akhirnya kerana tidak ada keikhlasan. Tapi kalau kita tengok negara maju, yang betul-betul nak tolong negara miskin ni, macam contohnya kalau negara maju nak tolong negara miskin, mana kalau negara miskin ni dia berhutang, terbeban dengan hutang. Negara maju ni sanggup kerana apa? Kerana dia anggap negara miskin ni
dia macam mana juga sebagaimana negara dia maju, rakyat dia dapat hasil yang melimpah limpah ruah daripada hasil kekayaan negara. Dia nak juga supaya negara jiran dia ni ataupun negara-negara lain supaya juga dapat membangun. Jadi kalau hutan tu kalau dia ada kemampuan, maknanya dia tolong bayar hutan bagi sebuah negara tersebut. Ada ke tak macam tu? Kalau kita kaji memang ada. Dalam dunia sekarang ni pun ada. Negara umat Islam yang termasuk negara yang maju sekarang ni, sanggup dia bayar hutang negara umat Islam juga yang miskin. Ini dia berkait dengan keikhlasan. Dan sebab itulah nasihat pun dia memberi makna keikhlasan juga. Artinya kalau kita baca surah ni, walaupun ayat pendek tapi sudah cukup sebenarnya untuk menjadikan panduan dalam kehidupan kita. Sebab itulah sebahagian ulama dia banyak bincang bab ikhlas ni, termasuk dia bagi tingkatan. Ikhlas ni dia ada tingkatan dia. Sebahagian ulama kata maratib dia, tingkatan ikhlas ni paling kurang ada 3. Yang pertama, mana di sudut keikhlasan secara umumnya macam mana. Kalau orang ikhlas ni tak kira orang awam ke, orang-orang yang alim ke, orang yang ada kedudukan ke. Kalau ikhlas ni biasanya ikhlas dalam ibadat. Sebab apa? Sebab dia ikhlas untuk mendapat ada hajat hak dia nak. Sama ada di dunia ataupun akhirat. Contohnya ikhlas dia, maknanya dia ikhtiar semua sekali untuk kehidupan dunia ni supaya badan dia sihat, dia dapat rezeki daripada Allah Ta'ala. Kalau sakit, dia dapat kesembuhan. Ataupun di akhirat kelak, dia nak syurga Allah Ta'ala. Tapi dia ikhlas. Maknanya cuma ikhlas tu tahap hak nombor 3. Tahap yang kedua di sudut ikhlas ni dia panggil ikhlas al-muhibbin. Ikhlas al-muhibbin ni dia tak fikir tentang dunia. Hak dia fikirnya akhirat. Cuma atas dunia ni, kerana dunia ni adalah mazra'ah. Laluan untuk sampai ke akhirat. Kerana takdirnya Allah Ta'ala buat sebelum kita berada di akhirat, masuk syurga, kita duduk dulu atas dunia. Jadi semua benda hak dia buat, ikhlas lillahi ta'ala. Atas dunia ni macam mana pun dia tak fikir. Dia senang ke, dia susah ke, dia tak minta pun dengan Allah Ta'ala. Dia minta supaya akhirnya dia mendapat rezeki syurga di akhirat kelak. Hak dunia ni tak nampak langsung ketomokan dia terhadap dunia. Jadi dia tinggi sikit. Tingkat dia dengan ikhlas orang awam tadi. Yang ketiga ni tahap yang kedua. Tahap paling tinggi, sebahagian ulama kata ikhlas al-muwahhidin. Al-muwahhidin. Maknanya bukan setakat dunia akhirat. Dia beribadat kepada Allah Ta'ala ni kerana dia rasa Allah Ta'ala ni memang layak. Maknanya pemikiran dia tu, dia beribadat kepada Allah bukan masalah nak syurga ataupun nak jauhkan diri daripada neraka. Tapi kerana dia ni adalah betul-betul hamba Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala ni memang satu zat yang paling layak untuk kita beribadat kepada dia. Mana siapa tahap tu lah ikhlas tu. Jadi atas kita lah masing-masing. Tapi paling kurangnya ikhlas ni supaya kita ni tidak ada apa yang kita buat sifat-sifat yang mengganggu keikhlasan kita tu. Riak ke, syirik ke, sombong ke, dendam ke, semua sekali tu dia boleh mengganggu keikhlasan kita. Baik, seterusnya kita masuk ayat yang pertama. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah. Dalam buku ni muka surat 77 tu, katalah olehmu, ajarlah olehmu, buat ceramah olehmu, beri kursus kepada kamu, buat seminar oleh kamu. Katakanlah apa saja pun asalkan perkara ini sampai ke telinga manusia, walau melalui apa cara sekalipun. Ini makna qul yang perlu kita faham. Dia ada sebut juga
Qul ni dalam muka surat 83 dia ada hurah jugalah tentang makna qul ni. Tapi apa pun daripada muka surat 77 ni kita boleh faham dah. Apabila kita baca ayat Quran, apabila Allah Ta'ala sebut qul, katakanlah. Apa makna katakanlah? Adakah semata-mata kita kata, dah apabila sebut kata, maka kita pun sebut. Macam contohnya Allah Ta'ala kata iqra'. Iqra'. Adakah maksud iqra' ni dia memberi makna bacalah, semata-mata baca, ataupun di sudut bahasanya memanglah maknanya baca, tapi di sudut makna sebenar yang Allah Ta'ala naknya yang perlu kita kena faham secara lengkap. Begitu juga ayat Quran, apabila kita baca qul, maknanya sebagaimana terjemahan ni, maksud qul ni katalah olehmu, ajar olehmu, buat ceramah olehmu, beri kursus, buat seminar, buat apa saja, biar orang faham apa sebenarnya kehendak daripada Allah SWT selepas daripada dia kata qul. Memanglah bila qul ni, mulianya qul ni sebab dia mari daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang arah. Allah Ta'ala arah pula kepada, asasnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya mana-mana umat Nabi Muhammad SAW khususnya yang ikut kehendak Allah Ta'ala, yang diajar kepada Nabi SAW asasnya, maknanya orang tuju mulia. Maknanya orang Islam, orang mukmin yang betul-betul ikut kehendak qul ni, maka dia juga akan jadi mulia. Baik. Qul ni, lepas pada qul huwallah. Qul huwa. Huwa, huwa makna biasanya huwa ni dia. Katakanlah dia, ataupun di sudut bahasa sini ilmu sastra dipanggil, makna huwa di sini ialah al-hal wasya'n. Al-hal wasya'n. Kalau dalam ni Tok Guru terjemah bendanya. Tak tahulah betul ke tak dia kata. Macam dia beri contoh, kalau orang duk bincang masalah tu, masalah ni, masalah. Jadi orang ni dia mencelah, dia kata masalahnya begini. Masalahnya begini tu dia memberi makna huwa di sini. Qul huwa. Qul katakanlah huwa, nak kata gapo? Apa masalahnya? Itu maksud dia. Hak sebenarnya gapo dia? Yang hak sebenarnya itu makna huwa. Qul huwa. Hak sebenarnya katakanlah, maksud katakanlah ni kita sendiri dan semua orang kena sedar. Apabila sebut Allah ni, siapa dia? Ahad. Allah yang Maha Esa. Itu hak sebenarnya. Qul huwa. Seakan-akan kalau muka surat 78 tu, al-hal wasyan, seakan-akan ayat ni diturunkan untuk menyelesaikan masalah yang menjadi perbalahan umum seluruh dunia sejak zaman berzamai lagi. Artinya apabila kita baca Quran ni, kita kena faham situasi bahawasanya Quran ni bukan turun untuk kita seorang. Bukan untuk Nabi Muhammad SAW seorang. Tapi Quran turun ni melalui malaikat Jibril yang mulia kepada Nabi kita Muhammad SAW yang mulia. Ayat Quran yang mulia ni untuk kehidupan seluruh alam. Kita kena fikir gitu. Mana kalau start dia turun kat 1400 tahun lebih sampai sekarang ni, dia berterusan kul. Orang dak baca semua kul. Mana tak ada orang berani ubah pun. Dan orang tak boleh, tak mampu. Mustahil orang boleh ubah ayat ni. Dia akan kekal sampai ke hari kiamat. Apabila sebut kul, maknanya Allah Ta'ala nak ayat benar besar. Walaupun selepas pada ni dia sebut, tidak semua ayat ni kul belaka. Ada ayat kul, banyak ayat yang tak ada kul. Tapi Nabi SAW ni, dia cerita belaka semua ayat Quran. Sebab dia tahu dah itu tanggungjawab dia. Sebab dia seorang Nabi. Sebab dia seorang Rasul. Cuma apabila ayat yang mula dengan kul ni, maknanya kena beri perhatian yang khusus lah. Jadi nak rayaknya, benda ni benda besar. Benda apa dia? Benda yang membabitkan keseluruhan kehidupan alam ini, dunia ini, menjadi perbalahan umum. Siapa dia hak buat langit bumi ni? Siapa dia yang urus keseluruhan langit bumi ni?
yang beri rezeki, yang menghidup, yang memati, semua sekali ni. Jadi apabila kita sebut kul, jawapannya dia lah huwallah. Hak kita nak bincangnya, hak kita kena berpegangnya, kena yakin sepenuh Allah. Allah lah yang beri rezeki pada kita. Allah lah yang menghidup kita, mematikan kita, mencipta seluruh kehidupan ini. Sama ada di dunia, hak kita nampak, hak kita tak nampak, kita hidup di dunia ni, luah tak luah, kita tak mampu nak raung seluruh dunia. Kita tak mampu nak makan seluruh makanan yang ada dalam dunia ciptaan Allah Ta'ala ni. Tak mampu, mati dulu kita. Ini kehidupan atas dunia. Dunia yang Allah Ta'ala buat, langit dan dunia ni dah berapa juta, berapa puluh juta tahun, tahu dah. Kita ni Allah Ta'ala bagi peluang hidup 50 tahun, 100 tahun lebih je. 70 tahun kebanyakannya, 60, 70 kan, matilah kita. Kehidupan di langit tu kita tak tahu. Ilmu yang Allah Ta'ala bagi sekarang ni dengan sedikit tu, orang hanya tahu sikit-sikit je. Tahu tentang bulan, tahu tentang bintang, tapi banyak lagi. Bintang-bintang, macam mana kehidupan di langit tu, kita tidak tahu. Tapi Allah Ta'ala ni, apabila sebut Allah lah, semua sekali, semua berkait dengan dia. Jadi untuk kita faham, Allah Ta'ala mula-mula sekali dan cerita Allah ni ahad. Kita kena terima hak tu. Itu dipanggil ikhlas. Itu kita panggil wahdaniyah. Keesaan Allah Ta'ala ni ahad. Jadi kalau semua manusia semenjak zaman Nabi Adam sampai sekarang ni boleh terima hak ni, maka dunia akan aman asasnya. Barulah manusia ni selamat. Duduk atas dunia. Dalam keadaan macam mana dia, warna kulit dia macam mana, cara cakap bahasa dia macam mana, budaya hidup dia macam mana, itu terserah pada manusia. Tapi yang pentingnya benda asas yang dia kena pegang adalah Allah lah segala-galanya. Sebab itulah Allah Ta'ala tekankan qul huwallahu ahad. Kalau boleh terima hak ni, dia boleh menyelesaikan banyak perbalahan, banyak kekusutan manusia. Baik. Kenapa manusia ni nampak secara umumnya dia kata suka bala. Adik-beradik bala. Tok lelaki dengan suami bala. Sesebuah organisasi bala. Sesebuah negara dengan negara bala apa semua sekali. Secara mudahnya kerana masing-masing nak jadi Tuhan belaka. Itu dalam buku muka surat 78 kan. Penggal ketiga tu kerana masing-masing nak jadi Tuhan. Maknanya masing-masing rasa pandai lah. Apabila rasa pandai agak, maknanya dia rasa semua orang lain ni tak betul belaka. Sebab itulah kadang-kadang seorang ni, dia guna bahasa kesat. Dia memperlekehkan orang. Dia memperlekehkan organisasi orang. Setengah negara dia pelekeh negara lain. Kenapa? Kerana dia rasa gagah. Dia rasa hebat. Kalau hebat lebih lagi, jadi macam Fir'aun. Ngaku dia ni Tuhan pula. Itulah manusia, makhluk ni. Terlalu lemah, tapi nak rasa hebat, ngaku Tuhan. Rasa pandai. Sebab tu dia jadi balah tu. Dia kata, abang nak jadi Tuhan pada adik. Tok lelaki nak jadi Tuhan dengan isteri. Dan begitulah, kerana masing-masing rasa dia gagah. Tuhan kata, beginilah masalahnya. Aku sebenarnya yang maha gagah. Ini yang Allah Ta'ala nak ayat apabila sebut qul huwallahu ahad ni. Allah yang Maha Esa ni, maknanya dia esa tak ada lala, dialah yang cipta seluruh makhluk termasuk kita sendiri. Kita hok rasa gagah ni, dari mana dah orang hok rasa dia gagah ni, mati hacul lebu habis dah. Tunggu hari kiamat. Kita juga bila kita baca sekarang ni, kita kena rasa hak tu. Kita ni hebat secara mana, ada kuasa ke, ada kerajaan ke, ada pengaruh ke, ada duit ke, banyak mana ke, kita ni nak banding dengan Allah Ta'ala agak, kita lemah. Hak gagah sebenarnya Allah Ta'ala. Hak ni hak dia nak cerita yang perlu kita faham perlu sebut qul huwallahu ahad. Esa Allah Ta'ala ni ada pada dia belaka 79 tu, cerdik ke ada pada Allah Ta'ala. Handal ke ada pada Allah Ta'ala. Kaya ke ada Allah Ta'ala. Bijaksana ke, saintis ke kita kata, teknologi, hebat secara mana, semua ada pada Allah Ta'ala. Manusia ni banyak hak tak ada.
Walaupun setengah kita nak banding sesama kita ni, dia ni banyak ada. Tapi banyak lagi hak tak ada. Banyak benar hak tak ada nak banding dengan Allah Ta'ala. Jadi kalau semua boleh fikir, boleh terima macam tu, barulah kita faham Allah Ahad. Dia bagi contoh dia ni macam lah budak dalam kelas lah. Budak dalam kelas. Budak jadi bising kenapa? Kerana sama-sama dia. Dia rasa hak ni hebat sama-sama dia. Mari masuk je cikgu, semua pakat senyap. Sebab cikgu ni lebih tua. Cikgu ni dia kata ada misal. Cikgu ni bersama dia ada rotan. Cikgu ni pelajar hormat contohnya. Jadi sesar masalah. Begitu juga kehidupan manusia ni. Kalau manusia ni masing-masing rasa hebat, maknanya tak sesar masalah. Hebat semana pun, kalau dia fikir ada lagi zat yang lebih hebat iaitu Allah Ta'ala, maka semua boleh terima. Sebab itulah dia kata sebut Ahad, tak ada lola. Dan dia beza antara Ahad dengan Wahid. Setengah ulama kata Ahad ni dia nak lebih cerita kepada zat. Zat Allah Ta'ala ni Ahad. Cuma bentuk macam mana Allah Ta'ala tak bagi tahu. Dan kita tak mampu nak fikir zat Allah Ta'ala macam mana. Tak boleh. Mustahil. Kalau mikir juga, orang itu jadi gila. Kalau mikir juga, orang itu akan jadi syirik. Kalau mikir juga, makna orang itu tidak ikhlas. Baik, macam mana kita nak tahu Allah Ta'ala? Melalui sifat dia. Melalui sifat dia. Allah Ta'ala perkenalkan diri dia ni melalui sifat dia. Sebab itulah nama dia ni siapa? 99. Allah dia merangkumi keseluruhan. Kita sebut apabila sebut Allah kan lafzul jalalah, yang dalam kalimah Allah tu dia merangkumi keseluruhan nama-nama lain. Ar-Rahman ke Ar-Rahim ke Al-Aziz ke Al-Mutakabbir ke semua sekali masuk dalam kalimah Allah. Apabila sebut Ar-Rahman, dia fokus kepada sifat-sifat tertentu. Apabila sebut Ar-Rahim, dia fokus pada sifat-sifat tertentu. Apabila sebut Al-Aziz, dia fokus pada makna sifat-sifat tertentu. Apabila sebut Allah, dia merangkumi keseluruhan. Itu yang perlu kita faham. Sebab itulah lafaz Allah ni tak ada makhluk siapa ke akhirat berani nak menyamakan dia ni dengan Allah Ta'ala. Hatta nak letak nama dia pun tak ada lagi orang berani letak nama anak dia ke cucu dia nama Allah. Dan kekuatan lafaz Allah Ta'ala ni siapa ke peringkat mana seseorang apabila dia nak bersyahadah, apabila dia nak tunjukkan dia ni beribadat kepada Allah, nak takbirkan dia ni muslim kepada Allah, kena sebut lafaz Allah. Asyhadu alla ilaha illallah antaranya. Hatta dalam sembahyang pun kena sebut Allah. Allahu Akbar. Dan bila sebut Allah ni, kita tengok dalam Quran antara lafaz yang banyak, lebih pada 2000 kali lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sebagai hamba Allah Ta'ala ni, tugas kita adalah beribadat pada Allah Ta'ala dan tak boleh syirik. Ini dia rekeh sekali. Ibadat lepas tu tak boleh syirik, maknanya kena ikhlas sepenuhnya. Jadi apa yang akan kita dapat? Kita kena yakin dengan janji Allah Ta'ala. Kalau kita beribadat kepada Allah, kita tidak syirik, kita ikhlas kepada Allah, maka kita tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Muka surat seterusnya, muka surat 80 tu, kita dah sebut dah tentang perbezaan antara Ahad dengan Wahid ni. Sebab apabila sebut Wahid dalam bahasa Arab, dia ada selepas pada tu. Apabila sebut Wahid, dia mesti orang gambarkan isnan, ada dua. Ada salasah, ada tiga. Tapi kalau sebut Ahad, dia tak ada dah selepas pada tu. Sebab itulah dalam bahasa Kelantan dia panggil tak ada lola. Makna ataupun maksudnya esa lah, Tuhan yang esa. Dia tak sebut kul wallahu wahid. Tak sebut. Kalau sebut juga maknanya menggambarkan di sudut ilmu seseorang lah. Jadi itu yang Allah Ta'ala guna. Kul huwallahu ahad. Jadi contohnya dia kata, ni supaya Allah Ta'ala juga nak didik. Kita manusia ni, kita mikir duduk atas dunia ni, walaupun nampak banyak,
nampak dunianya, nampak langitnya, nampak bulan, bintang. Sebenar hakikatnya kalau kita tengok semua sa belaka. Maksudnya sa apa? Semuanya mari daripada Allah SWT. Semuanya akan kembali kepada Allah SWT. Macam kita, tubuh kita ni. Ada nama Jenak, dia kata, ada nama Muhammad, ada nama Ibrahim. Tapi pada hakikatnya sa. Maksudnya semua mari daripada Nabi Adam. Dan Nabi Adam tu mari mana? Mari daripada Allah Ta'ala juga. Semua makhluk mari daripada Allah Ta'ala juga. Dan dalam Islam ni kita tahulah kemuliaan ni, macam mana Allah Ta'ala tunjuk kepada kita, akhirnya kita ni kembali kepada Allah. Alhamdulillah. Rojokkan kita adalah Quran. Tak ada lah kitab lain. Walaupun ada kitab-kitab lain yang juga ditunggu daripada langit, tapi untuk akhir zaman, Nabi akhir zaman, penutup segala Nabi-Nabi, sekitab semua kena rojok kepada Al-Quran. Baik kita nak takbir ubudiah kita ni, hak khusus, hak nampak. Apabila kita semaya contohnya, semua menghadap kepada kiblat. Maknanya semua kembali kepada Allah Ta'ala. Kalau nak mudah kat, semenjak zaman Nabi kita Muhammad SAW, sampai sekarang ni, sampai ke hari kiamat, semua sekali kita takbirkan, kita kembali kepada iaitu kita menghadap kiblat, menggambarkan semuanya kembali kepada Allah Ta'ala. Kita ni walaupun pada tubuh kita sendiri, kita sebut ada kepala, ada betih, ada pohon, ada lidah, apa semua sekali, tapi semua kembali kepada orang tu nama Muhammad ke, orang tu nama Zainab. Jadi sebab itulah muka surat 81 tu, Allah ni adalah suatu yang hakikat, dia kata. Penggal ketiga tu, yang bahasa Arab guna hakikat, kita orang Melayu pun guna hakikat. Islam datang mengajarkan kita satu agama yang meletakkan segala-gala barang di atas dunia ini adalah saja. Hakikat yang perlu kita terima. Satu hakikat, satu kebenaran, satu benda yang pasti, kita kena terima semua sekali kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna qul huwallahu ahad. Sebab itulah dalam pengajian tauhid ada juga disebut muka surat 82 tu, mengaji tauhid kadang-kadang ada istilah dia kata al-ajzu anil idraki idrakun. Tak mampu untuk faham ialah satu kefahaman. Maksudnya macam mana? Maksudnya Allah Ta'ala ni nak didik kita supaya kita faham melalui ayat-ayat Quran, melalui hadis-hadis Nabi SAW yang sahih semua sekali. Akhirnya kita kena terima hakikat Allah Ta'ala ni Maha Esa. Macam mana kita nak kenal Allah Ta'ala dalam keadaan kita tidak tahu zat dia macam mana. Sebab dia laisa kamitslihi syai'. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Macam mana kita nak faham? Jadi kita nak faham setakat ilmu yang diizinkan kepada kita. Kita nak kenal Allah Ta'ala tidak melalui zat contohnya, tapi melalui sifat. Melalui sifat-sifat ni, walaupun kita tak nampak dengan Allah Ta'ala, kecuali di akhirat kelak, bagi orang yang diizinkan oleh Allah Ta'ala, tapi akhirnya kita kena terima. Inilah yang dipanggil Allah Ta'ala, yang esa. Kalau kita boleh gambarkan, maknanya dia akan menyamai dengan makhluk. Jadi sampai tahap kita kaji, kita cari ilmu, tak boleh juga. Setakat tu, tak boleh nak pergi. Tak boleh nak pergi, itulah maksud al-ajzu anil idraki idrakun. Kalau siapa pekat kita tak faham, maknanya sebenarnya kita faham dah tu. Maknanya kita faham dah, maknanya kita tak boleh lagi nak kaji zat Allah Ta'ala lebih. Tak boleh. Kaji sifat-sifat dia tak apa. Nama-nama dia yang 99 contohnya. Macam mana Allah Ta'ala sebut Ar-Rahman ni, macam mana kita nak faham Allah Ta'ala yang mana nama dia, sifat dia Ar-Rahman. Kita kaji, akhir sekali kita nampak, kita faham. Oh, padalah Allah Ta'ala sebut nama dia ni Ar-Rahman. Sebab dia sayang dia tu saya sungguh kepada makhluk-makhluk dia. Kalau dia kesian belah sungguh kepada segala makhluk-makhluk dia. Itu melalui kajian, melalui ilmu yang kita cari. Kemudian muka surat 83 tu, sebagaimana kita sebutlah kul tadi, disebut tidak semua ayat Quran ni ada kul belaka. Banyak ayat Quran dia tak mula dengan kul. Macam contohnya ayat pertama lagi daripada surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fih,
hudal lil muttaqin. Ayat ni pun kita rasa betapa pentingnya Allah Ta'ala nak cerita tentang Quran yang menjadi panduan pada hidup kita ni. Kita tak boleh sikit pun rasa ragu-ragu, dia merupakan hidayah. Dia merupakan panduan kepada orang yang betul-betul takut pada Allah Ta'ala. Orang yang betul-betul bertakwa. Tak ada cool pun, tapi dia penting. Nabi SAW cerita. Nabi SAW dia hayati ayat ni dalam kehidupan dia sehingga para sahabat yang bersama dengan dia tu boleh faham. Tapi apabila ada cool, maknanya kita kena beri fokus lah. Kena fokus. Itu maksud dia lah. Baik. Sekarang ni kita masuk ayat yang kedua. Ayat kedua, Allahus Samad. Allahus Samad. Tadi ayat pertama sebut Allah ni Maha Esa. Di sudut kesan kita faham dah. Kemudian Allah As-Samad. As-Samad ni biasa kita terjemah tempat tumpuan. Secara mudahnya Tok Guru dia terjemah Allah ni As-Samad ni serba cukup. Serba cukup. Dan ini sebenarnya orang kata kalau orang nak cari mana kekuatan Tok Guru, kelebihan dia antaranya apabila dia tafsir ayat Quran ni, orang mudah faham. Orang panggil orang mudah jelira. As-Samad, tempat tumpuan. Boleh juga, orang faham juga. Tapi kalau orang kampung biasa, Allah ni antara sifat dia As-Samad, jenis serba cukup. Jadi orang mudah nakak. Serba cukup. Mana bersifat serba ada. Orang nak gapo. Kalau kita berhajat kepada makhluk, berhajat pada orang, kita tuju pada seseorang kenapa? Hak ni kita tuju kerana dia banyak duit. Tapi kadang-kadang dia banyak duit, tapi dia jenis nyakit semua. Tenaga tak ada. Kalau kita nak ajak dia pergi benda, ataupun ajak dia masuk hutan cari apa dia, cari madu contohnya, tak boleh pergi 2 lekok demam 2 minggu. Sebab dia tak ada tenaga, tapi dia ada duit. Jadi kita tuju pada dia kerana dia ada duit. Tapi kalau kita nak minta bantuan, nak akad rumah ke, nak buat apa ke semua sekali, jadi kita kena cari orang yang ada tenaga. Orang yang ada kekuatan. Itu nak rakyat makhluk ni dhaif, lemah. Tidak semua ada belakang dia. Tapi Allah Ta'ala ni As-Samad, serba cukup. Serba ada. Dan Allah Ta'ala yang cerita. Allah Ta'ala sendiri, bukan kita royak asasnya bahawasanya Allah Ta'ala ni serba cukup. Allah Ta'ala sendiri royak, dia ni serba ada. Dia ni serba cukup. Dia ni As-Samad daripada Allah Ta'ala. Kita ni kadang-kadang, macam contohnya, muka surat 86 tu, sebanyak mana Tuhan yang manusia puja atas dunia ni, 2 Tuhan, 3 Tuhan, sebenarnya, manusia saja yang mereka-reka. Hak kata Allah Ta'ala ni ada 2, ada 3. Bukan Allah Ta'ala tu yang 2, 3 cerita dia ni Allah. Tapi kita makhluk manusia yang reka, yang sebut Allah Ta'ala. Adapun Allah Ta'ala ni, dia sendiri royak, dia ni Maha Esa. Dan dia ni semua ada belaka. As-Samad, tempat tumpuan. Manusia nak gapo dia, semua ada belaka. Ini kekuatan dia. Macam contohnya, dengan sebab ilmu manusia ni terhad, macam contohnya, bawa cerita wak lung, wak doga dalam wayar kulit. Adakah wak lungnya? Adakah wak doga hak sebenarnya? Manusia reka je. Begitu juga hatu. Hatu pok ya, hatu suwe. Kita masa kecek-kecek dulu, orang kadang-kadang sebab dia berkait dengan tahap ilmu pada masa tu. Jadi dia kecek pun benda-benda yang dia reka-reka. Ialah hatu tu maknanya nisbah pada kita jin syaitan lah. Ada, tapi nama-nama ni masa kecil-kecil dulu, kata siapa dia nak tengok hatu, dia tungging, kepala dia tengok ke belakang dekat dengan waktu maghrib. Jadi kita masa kecil-kecil pun umur 9 tahun 10 tahun nak tera cubalah. Jadi apabila dekat dengan waktu maghrib kita tengok turun tanah ni, nak tungging. Jadi sayang-sayang hak menakut ni lari siapa tak berat. Dia kata takut nampak hatu. Jadi benar hak manusia reka. Adapun Allah Ta'ala ni dia sendiri cerita. Dia ni As-Samad. Dia tempat tumpuan, dia serba cukup, dia serba ada. Itu maksud. Jadi apabila kita baca Allah Ahad, Allah Maha Esa.
Kemudian Allah ni As-Samad. Maha Esa dia dan dia ada serba ada. Dia serba cukup. Semua benda hak mana manusia nak ada belaka dengan Allah Ta'ala. Dan mari mana As-Samad ni? Allah Ta'ala sendiri cerita tentang diri dia. Maknanya kita kena yakin sepenuh. Adapun dalam dunia ni, kita kata ada hakikat, ada hak palsu. Kalau buka surat 87 tu, ada hakikat, ada yang batil, ada yang palsu. Barang pun ada barang hak betul, ada barang hak palsu. Duit, ada duit benar, ada duit yang palsu. Begitu juga pemikiran kita. Ada hak benar, ada hak palsu sebenarnya. Jadi kalau kita nak hak benar, kita kena ambil daripada Al-Quran. Antaranya bila sebut Allah Ta'ala ni, dia serba cukup. Dia As-Samad. Sebab itulah dia kata bila kita baca ayat Quran, muka surat 88 tu, apabila kita nak semaya, antara ayat doa kita baca, wajjahtu wajhiya lilladhi fataras samawati wal ard. Wajjahtu. Cuba tengok dia kata, besar maksud bahasa yang digunakan dalam semaya. Wajjahtu wajhi. Aku hadapkan wajahku. Hadap pada siapa? Lilladhi fataras samawati wal ard. Hadap pada Tuhan yang membuat 7 petala langit dan 7 petala bumi. Wajjahtu. Aku hadapkan. Ai akhlastu dini wa afradtu ibadi. Aku ikhlaskan. Kita nak ta'bir ibadat kita, ubudiyah kita, cara kefahaman kita dengan agama ni, aku ikhlaskan. Itu maksud wajjahtu wajhi wa afradtu ibadi. Dan dalam ibadat aku ni, aku fokus hanya kepada Allah Subhanahu Taala. Sebab apa? Sebab Allah Taala lah yang mencipta langit dan bumi. Kehebatan Allah Subhanahu Taala. Ada makhluk ni dia kata hebat secara manusia pun nak buat air tak boleh. Nak buat binatang tak boleh. Kalau boleh buat juga, dia kata hak sebenarnya dia bukan buat, cuma dia proses. Bahan hak sedia ada dah. Dengan tanahnya, dengan besinya, dengan galiannya, dengan apa ke, manusia proses. Maka jadilah. Jadi kereta ke, jadi kapal terbang ke, jadi robot ke, jadi kuih ke, semua sekali. Jadi beza sakit lah antara orang yang cipta dengan orang yang proses. Manusia ni walaupun dia sebut cipta dan sebab apa pentingnya cipta ni buat benda baru contohnya bagi manusia sehingga adanya hak cipta terpelihara. Ayat pentingnya. Tapi semua sekali itu melalui bahan-bahan yang telah Allah Ta'ala cipta. Sebab itulah dalam Al-Quran ada sebut fatir. Contohnya lilladhi fatara. Fatara ni dia memberi makna buat. Makna buat yang sebelum ni tak ada. Hak tak ada. Fatir ni. Maknanya dia cipta benda yang tak ada. Itu kekuatan Allah Ta'ala. Jadi manusia ni dia kena fikirlah apabila dia baca ayat Quran, termasuk ayat ni, hebat setahu mana kita manusia ni tidak semua benda ada. Allah Ta'ala ni semua benda ada. Kadang-kadang kita masuk dalam kedai, barang ni ada ke? Semua ada. Semua barang ada. Tanya ni, oh ni baru habis. Barang ni tak ada. Sebelum ni ada. Tapi cara orang nak tarik orang masuk kedai supaya orang minat ni, ada ke? Semua barang ada. Semua ada. Minta ni tak ada, ni tak ada. Jadi dia bawa kisah muka surat 89 tu. Kisah ni betul tak betul, wallah. Tapi boleh ambil pengajaran. Antara tuan rumah hak kaya dengan pekerja dia koli dia. Balah akhir sekali tuan rumah kata, bukankah aku ni kaya? Jadi pekerja dia kata, betul kaya tapi ada benda hakmu tak ada. Jadi orang kaya kata, gapo dia tak ada? Dia kata teropah kayu. Teropah kayu. Maknanya orang kaya tak penting teropah kayu ni. Bagi orang kampung, pekerja biasa teropah kayu penting lah. Besar lah bagi dia. Ertinya kita ni hebat sama mana pun tidak semua. Ada dalam rumah kita ni, kita nak tu, kita nak ni. Akhir sekali banyak barang nak banding dengan saiz rumah. Dan akhir sekali selepas 10 tahun, 20 tahun, barang yang kita duduk simpan tu jadi siapa? Ada bahagian dia panggil barang-barang klasik kita panggil. Tapi banyak yang akan jadi siapa. Dan belah-belah mana kita nak letak dalam rumah kita, luas setara mana pun,
akhir sekali ada benda hak kita tak ada. Tapi Allah Ta'ala ni As-Samad. Hak tu kita kena yakin. As-Samad, dia ni serba ada. Serba-serbi ada belaka. Kita nak gapo dia. Sebab itulah sifat, ulama kata As-Samad ni sifat yang menggambarkan kesempurnaan yang ada pada Allah di sudut gapo dia. Di sudut ilmu dia ke, di sudut kekuasaan kerajaan dia ke, di sudut kebijaksanaan dia ke, di sudut santunan dia ke, di sudut kudrah dia ke, di sudut keagungan Allah Ta'ala ke, di sudut rahmat Allah Ta'ala. Semua sifat-sifat hak molek ni semua sempurna pada Allah Ta'ala. Ini maksud As-Samad. Sehingga dia sesuai menjadi tumpuan kepada seluruh makhluk Allah SWT. Tidaklah kita faham, kita yakin apabila manusia semua dok minta dengan Allah Ta'ala, akan berkurang ke benda yang ada pada Allah Ta'ala? Tak ada. Kita kena yakin sepenuh. Sebab itulah sebahagiannya kata ada doa, Allahumma inni as'aluka ya Allah al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Jadi sebahagiannya kata hadis ni, Nabi kata orang yang baca doa ni qad ghufira lahu. 3 kali Nabi ulang. Qad ghufira lahu, qad ghufira lahu. Orang yang doa guna antaranya As-Samad. Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, aku minta denganmu ya Allah. Allah ni sifat dia Al-Ahad, As-Samad, yang esa, yang serba ada, allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi. Apa yang kita minta dengan Allah Ta'ala? Antaranya supaya Allah Ta'ala ampun dosa kita. Innaka antal ghafurur rahim. Sebab kamu ya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi Nabi kata qad ghufiralah, qad ghufiralah, qad ghufiralah. 3 kali. Dalam riwayat lain ada sebut, apabila sebut hak ni Nabi kata dia dengar apabila seorang itu berdoa guna doa ni, Nabi kata dia minta dengan Allah Ta'ala ni bismihilladzi, dengan nama yang apabila dia minta yakin Allah Ta'ala akan bagi. Kalau dia berdoa, Allah Ta'ala akan ijabah. Allah Ta'ala akan makbul doa dia. Ini nak cerita pentingnya ayat ni. Kita rasa cukup dululah untuk kuliah pagi ni. Kita mampu setakat 2 ayat insya-Allah minggu depan. Kita akan sambung 2 ayat lagi. Kemudian seterusnya insya-Allah ada rezeki kita akan sambung dengan buku yang seterusnya, iaitu bukan surah Al-Masad, surah An-Nasr, surah Al-Kafirun dan seterusnya lah dalam buku ni insya-Allah. Kalau kita sempat minggu depan ataupun minggu selepas padanya lah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.